KPM. Tiga. 1, 2, 3, naik tangga 9. Soalan 9. Susahnya. Macam mana nak jawab ni? Hai, Din. Buat Hai, apa cikgu. tu? Saya tengah jawab soalan ni, cikgu. Apa soalannya? Nyatakan nilai A, B dan C bagi fungsi kuadratik 2x kuasa 2 tambah 3 sama dengan 4x. Din, kalau nak jawab soalan ni, Din kena tahu bentuk bagi fungsi kuadratik tu. Bentuk A macam mana, cikgu? Saya tak tahu. Baik, Din masuk kelas cikgu dulu. Okey. Mari kita belajar. Jom. Alright, jom. Hai, Assalamualaikum murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din untuk slot menengah atas pada hari ini, mata pelajaran Matematik tingkatan 4 dan tajuknya ialah fungsi kuadratik. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, kita nak berkenalan dulu dengan juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Aziana Mahsuri dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Kuala Lumpur. Selamat datang, Cikgu. Terima kasih kerana menyertai kami dan sekarang ini inilah dia cikgu yang akan membantu kita semua murid-murid di sini dan juga di rumah untuk mata pelajaran Matematik tingkatan 4. Kita ada Cikgu Sanggita. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik. Apa khabar, Din? Sihat, Cikgu. Cikgu, saya dah mengimbau dah waktu di dalam kelas mempelajari subjek matematik. Tak ada ke kawan-kawan yang akan menyertai kita, Cikgu? Ada 4 orang puteri daripada SMK Raja Ali. Wah, 4 orang puteri akan menyertai Betul. kita. Mari kita berkenalan, Cikgu, dengan siapa yang ada. Okey, alright. Kita boleh lihat di tepi kiri atas itu adalah Fatin Maisara. Okey, dari tingkatan 4 di SMK Raja Ali. Di sebelahnya pula ialah Nurin Nuha, juga dari tingkatan 4 dari SMK Raja Ali. Di bawah kiri adalah Nadia Husna ataupun Husna kita panggil dia, dari tingkatan 4 dari SMK Raja Ali, dan akhir sekali kita ada Liana Sofia juga dari tingkatan 4 dan juga dari SMK Raja Ali. Wah, wajah-wajah murid-murid cemerlang ni. Betul. Tapi cikgu, saya dekat tangan ni ada dadu, dekat sini pula ada permainan dam ular, cikgu. Betul. Apa kita nak buat dengan permainan kita ni, cikgu? Okey, baik. Kita akan main permainan dam ular hari ini, dan bila anda mendapat tempat di beberapa nombor yang ada petanda di sana, jadi kita akan jawab soalan yang ada di sana. Wow. Kalau kita dapat jawapan yang betul, baru kita boleh gerak. Baik. Okey, baik. Boleh kita mula? Boleh, cikgu. Boleh. Jadi murid-murid semua, biar Abang Din yang 5, cikgu. Okey, 5. Okey, 5. Okey. Okey, baik. 1, 2, 3, 4, 5, cikgu. Okey, baik. Kita boleh lihat soalan nombor 5. Okey, soalan boleh lihat di skrin anda. Okey, ini adalah soalannya. Okey, apakah kesan perubahan nilai A terhadap graf fungsi kuadratik? Tadi Din ada tanya kan, nilai A, B, C tu apa? Betul, cikgu. Jadi ini adalah nilai A tersebut. Okey. Jadi apa akan berlaku pada graf kalau nilai A ini berubah? Jadi mungkin salah satu puteri kita boleh jawab. Puteri yang mana nak jawab Puteri yang ni? mana yang nak jawab soalan tu? Siapa yang nak jawab? Nurin. Saya. Okey. Nilai A menentukan bentuk graf. Nilai A menentukan bentuk graf. Okey, kita lihat. Adakah jawapannya betul? Ya, betul. Nilai A akan menentukan bentuk graf. Okey, baik. Alright. Okey. Boleh kita teruskan? Teruskan, cikgu. Okey, saya baling dadu lagi. Okey, boleh. Okey. Wah, 6, cikgu. 6, Jadi okey. saya teruskan ya, cikgu. Okey, boleh. Okey, jadi 6. Okey, kalau 1, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Din kena ke nombor 11 tu. Mana cikgu? Salah lah. Tak apa. Okey, memandangkan nombor 11 tidak ada soalan, Din kena putar lagi. Lagi sekali. Baling lagi dadu Baik. tersebut.
Satu, cikgu. Satu. Itu dia. Kita lihat soalan nombor 12 pula. Okey. Ini adalah soalan nombor 12. Tadi kita lihat kesan perubahan nilai A. Sekarang kita lihat apakah kesan perubahan nilai C terhadap graf fungsi kuadratik. Baik, siapa yang nak jawab soalan tersebut? Siapa nak jawab? Siapa yang nak jawab? Saya teacher. Okey, baik. Silakan. Nilai C menentukan kedudukan pintasan Y. Okey, nilai C menentukan kedudukan pintasan Y. Okey, baik. Kita lihat betul tak jawapannya? Ya, betul. Jawapannya. Hebat semua masing-masing. Kan? Masing-masing hebat. Okey, baik. Okey. Kita teruskan. Kita teruskan. Adakah mereka akan naik tangga? Naik tangga. Ini 6 juga, cikgu. Kalau 6 nombor 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Okey, Nombor 18. boleh lagi. Nombor 18 ni tak ada soalan lagi. Tak ada? Tak ada. Kena lagi. Dapat nombor 1. Nombor 1. Apa ke? Dapat, cikgu, nombor 1. Oh, dapat. Nombor 1. Kena naik tangga, cikgu. Naik tangga ke naik 29. tangga. Wah, bagusnya. Okey, baik. Kita lihat soalan nombor 29. Okey, soalan nombor 29. Okey, apakah soalannya? Okey, kita lihat. Okey, apakah bentuk am bagi suatu fungsi kuadratik? Wah, Din, saya rasa ni bukan ke soalan yang Din... Tadi saya muskil. Tak tahu macam mana nak jawab soalan ni, cikgu. Betul, betul. Jadi, apakah bentuk am bagi suatu fungsi kuadratik? Siapa yang rasa boleh tolong Abang Din? Putri, tolong saya. Itu dia. Saya nak try, teacher. Okey, baik. Silakan. Jawapan dia fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, baik. Kita lihat adakah jawapannya betul? Fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Jadi itu adalah bentuk am fungsi kuadratik. Ada lagi tak, cikgu? Okey, boleh. Okey. Mungkin sekali lagi. Okey, 4, cikgu. 4. Okey, baik. 4. 4, 1, 2, 3, 4. 4. Okey, kita dapat soalan nombor 33. Okey, kita lihat soalan 33. Okey. Bentuk graf melengkung bagi fungsi kuadratik digelar sebagai apa tu? Apa tu? Jadi siapa yang ingin menjawab soalan tu? Bentuk graf? Saya teacher. Okey, boleh Liana, silakan. Parabola. Parabola. Jadi bentuk graf melengkung bagi fungsi kuadratik. Melengkung maksudnya bentuk U ataupun bentuk N. Bentuk tersebut dikenali sebagai parabola. Jadi betul tak? Betul jawapannya. Wah, hebatlah puteri betul. kita pada hari ini. Betul-betul hebat. Cikgu, saya tertanya-tanya juga tadi, cikgu. Permainan dam ular kita, apa kaitan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini? Okey, baik. Permainan dam ular ini, daripada permainan ini anda telah pun mengenal pasti nilai A, nilai B dan juga nilai C. Tadi kita dah pun kenal pasti bentuk am kuadratik tersebut. Jadi nilai A, nilai B, nilai C ni akan digunakan untuk mencari punca persamaan kuadratik. Jadi itu yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, maksudnya bukan kita saja je main permainan ni, tapi ada misi visi yang kita nak capai. Baiklah, cikgu, kita berhenti rehat dulu. Terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, kita dalam slot menengah atas untuk mata pelajaran matematik tingkatan 4 dan topik kita pada hari ini fungsi kuadratik bersama dengan saya Din dan juga Cikgu Sanggita. Dan sekarang ini kita nak belajar berkenaan dengan punca persamaan kuadratik. Ada murid-murid dah berkerut dan nak ingatkan macam mana. Tak apa, jangan risau. Kita akan belajar bersama dengan Cikgu Sanggita. Silakan, Cikgu. Okey, baik. Terima kasih, Din. Okey, jadi kita akan belajar punca persamaan kuadratik. Okey, dan bagaimana untuk anda mencari punca persamaan kuadratik tersebut. Sebenarnya ada banyak kaedah, Din, untuk kita cari punca persamaan kuadratik. Tetapi sebelum itu, anda perlu tahu apa itu punca persamaan kuadratik. Jadi,
Di sini cikgu tunjukkan kepada anda apakah maksud punca persamaan kuadratik. Jadi anda sudah pun mengenali persamaan kuadratik dalam bentuk am, iaitu AX kuasa 2 tambah dengan BX tambah C sama dengan sifar. Jadi punca persamaan kuadratik adalah nilai pemboleh ubah X yang memuaskan persamaan tersebut. Okay, maksudnya adalah bila cikgu gantikan nilai X di dalam persamaan itu, adakah cikgu akan mendapat jawapan sifar? Jika cikgu mendapat jawapan sifar, maksudnya itu adalah punca persamaan kuadratik. Jadi Din, sebenarnya bila kita sebut pasal kuadratik ini, secara amnya kita akan mendapat 2 jawapan. Okey. Selalunya matematik kita selalu mendapat 1 jawapan je saja kan. Tapi untuk kuadratik, punca persamaan kuadratik kita boleh mendapat 2 jawapan. Ataupun kita boleh mendapat 1 sahaja jawapan, tapi sebenarnya dia adalah berulang jawapan yang sama. Okey? Baik. Mari kita teruskan. Okey, baik. Ini adalah kaedah untuk anda mendapat punca persamaan kuadratik. Jadi, anda boleh lihat kita ada 3 kaedah di sini. Satu adalah menggunakan faktor sepunya, kita ada pendarapan bersilang dan juga kita ada kaedah cuba jaya. Cuba jaya tu memang daripada perkataan tersebut. Kita masukkan nombor apa yang kita nak, dapat tak sifar tersebut. Jadi itu adalah contoh kaedah yang boleh kita gunakan. Jadi, sebenarnya, faktor sepunya dan juga pendarapan bersilang ini anda telah pun belajar di tingkatan 2. Masih ingat lagi pemfaktoran algebra di tingkatan 2? Itu adalah apa yang kita akan gunakan di kuadratik ini. Okay, bezanya adalah di tingkatan 2 anda belajar ungkapan kuadratik. Okay, maksudnya tidak ada simbol sama dengan dalam ungkapan itu. Tapi di tingkatan 4 kita belajar persamaan kuadratik. Ada simbol sama dengan di sana. Okey? Baik, kita lihat soalan yang boleh mengimbas kembali apa yang anda telah belajar di tingkatan 2. Okey, baik, ini adalah soalannya. Faktorkan setiap ungkapan algebra berikut. Jadi kita ada 4 soalan di sini. Anda perlu menggunakan pengetahuan tingkatan 2 anda bagi menjawab soalan ini. Cuba anda imbas kembali. Cuba anda fikir bagaimana kita akan jawab soalan ini. Dan cikgu ingin anda perhatikan soalan ini tidak ada simbol sama dengan. Jadi apa yang cikgu nak anda cari adalah apakah pemfaktoran tersebut. Dan pemfaktoran selalu dalam bentuk kurungan. Jadi ingat, jawapan akhir kena ada kurungan di sana. Din masih ingat lagi? Saya risau. Cikgu tanya dekat saya. Saya dah tak ingat dah cikgu. Okey. Memandangkan Din tak ingat, mungkin kita boleh suruh salah seorang rakan kita. Boleh tak ingatkan saya? Boleh tak ingatkan Abang Din bagaimana untuk menjawab soalan tersebut. Jadi, siapa yang ingin menjawab soalan 1A? B kuasa 2 tolak 1, apakah jawapannya? Saya. Okey, silakan Nurin. Macam ni. Wow, Nurin siap tunjuk jalan kerjanya. Okey, baik. Kita boleh lihat di skrin. Okey, B kuasa 2 tolak 1 boleh ditulis sebagai B kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Okey, baik. Kita boleh faktorkan dia mengikut apa yang anda belajar di tingkatan 2 iaitu B tambah 1 dan juga B tolak 1. Cikgu, saya ada soalan. Ya. Kalau saya letak jawapannya B tolak 1, lepas tu B tambah 1? Boleh, tak ada masalah. Okey. Nurin pun akan dapat markah, Din pun akan dapat markah. Saya dah ingat balik tadi cikgu. Ya, betul. Bagus, Din. Okey. Okey. Baik, kita lihat soalan 1B pula. Okey, siapa yang ingin menjawab? 9M kuasa 2 tolak 100. Apakah jawapannya? Siapa yang ingin menjawab soalan tersebut? Masing-masing sibuk mengira. Betul, masing-masing sibuk. Saya nak try, teacher. Okey, boleh. Silakan. Husna. Ni macam ni. Oh, wow. Okey, baik. Ini cara Husna menjawab iaitu kalau anda lihat 9M kuasa 2, Husna telah pun membuat pemfaktoran iaitu menggunakan 3M kuasa 2, lepas itu mendapatkan 10 kuasa 2 untuk mendapatkan 100. Lepas tu kita akan pemfaktoran dia adalah 3M tambah 10 dan 3M tolak 10. So itu jawapannya. Okey.
mungkin kita boleh semak jawapannya. Adakah betul jawapan kawan anda tu? Adakah betul jawapannya? Bagus jawapannya. Betul pun jawapan. Kawan anda memang sama dengan jawapan yang ada tertera di skrin anda ini. Jadi, Din, saya rasa mereka berhak dapat markah tu. Cikgu, Kan? kita ada markah berbentuk sushi, cikgu. Oh, wow. Okey, baik. Okey, Abang Din akan melekat markah anda. Okey, baik. Kita lihat soalan yang ketiga pula. Soalan 3, siapa yang nak menjawab soalan yang ketiga tersebut? Husna. Saya nak teacher. Okey, boleh. Silakan. Saya dah buat yang kiri semua. Okey, baik. Pegang sekejap ya, Fatin. Jawapan Fatin tu, okay, kita dapat 3Y kuasa 2 tolak dengan 147. Okey, baik. Untuk soalan ini, kita kena faktorkan dulu 3 itu keluar. Okey, kita kena faktorkan dulu supaya kita mendapat dalam kurungan Y kuasa 2 tolak 49. Lepas tu, saya tak pasti apa yang Fatin buat. Macam mana Fatin dapat 7 kuasa 2 ya? Boleh Fatin terangkan pada cikgu? 49 tu kita kena punca kuasakan dia untuk kecilkan nombor. Untuk So, saya kecilkan dapat 7 kuasa. So, saya dapat 7 kuasa 2 sama dengan 49. Bagus Fatin. Bagus itu pun dia. Jadi anda boleh lihat seperti mana yang anda buat soalan sebelum ni, Y kuasa 2 tolak 7 kuasa 2, kita boleh faktorkan Y tambah 7, Y tolak 7. Seperti Abang Din tanya anda tanya cikgu sebentar tadi, kita boleh tulis Y tolak 7, Y tambah 7. Tak ada masalah. Okey, baik. Betul jawapan Fatin. Okey, baik. Kita ada soalan yang terakhir di sana. Siapa yang ingin menjawab soalan yang terakhir? Rasanya ada seorang yang belum jawab lagi. Siapa yang jawab lagi? Itu dia. Senyum-senyum pula Liana. Okey, baik Liana, sila tunjukkan. Okey, boleh tak Liana terangkan pada cikgu apa yang Liana buat? Yang ni, mula-mula kita kena faktorkan dia. Kecilkan dia macam 5 darab K kuasa 2 jadi 5K kuasa 2. Okey. Lagi 1 negatif 80, 5 darab negatif 16. Okey. So, selesaikan macam biasa. Okey. Bagus tu. Okey, baik. Soalan ini memang seperti soalan yang sebelum ni. Baik, anda kena faktorkan dulu, 5 itu keluar, baru anda boleh buat pemfaktoran algebra tersebut. Jadi, kita lihat adakah jawapan mereka betul? Bagus. Jawapan kedua-dua mereka betul. Wah, jadi dapat markah lah ni Fatin juga Betul. Liana. Betul. Mereka berhak dapat markah. Okey, baik. Kita lihat soalan yang seterusnya. Okey, ini adalah soalan yang melibatkan kuadratik. Okey, ini adalah soalan yang melibatkan kuadratik, tetapi ianya masih ungkapan algebra. Okey, sebab tidak ada persamaan tersebut. Okey? Baik. Jadi, kita ada soalan A, X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Dan kita ada soalan B iaitu M kuasa 2 tolak 2M tolak 8. Jadi, siapa yang ingin menjawab soalan 2A? Siapa yang ingin menjawab soalan 2A? Semua sedang berkira-kira So, siapa nak jawab. betul, semua sedang berkira-kira. Okey, baik. Sebenarnya, anda boleh menggunakan formula untuk mendapatkan jawapan tersebut. Formula tersebut anda telah pun pelajari di tingkatan 2. Kena ingat balik. Betul, kena ingat balik. Okey, baik. Siapa yang bersedia? Siapa yang boleh menjawab soalan tersebut? Soalan Saya 2A. lah, teacher. Okey, baik. Silakan. Husna. Okey, boleh. Okey, kita boleh lihat Husna telah pun membuat pendarapan bersilang. Inilah yang disebut sebagai pendarapan bersilang. Jadi, bila kita buat pendarapan bersilang, kita boleh dapatkan jawapannya X tolak 3, X tolak 3. Okey, baik. Jadi, ini adalah jawapannya. Jadi, anda boleh lihat di depan sini. Anda boleh lihat jawapannya, kita akan tulis X tolak 3, X tolak dengan 3. Itu jawapan yang kita akan dapat. Baik. Okey. Jadi, kita sebenarnya ada soalan 2B. Okey, tapi cikgu bagi jawapan. Cikgu nak anda lihat adakah jawapan anda sama dengan jawapan saya. Semua dapat ke jawapan yang sama macam jawapan cikgu? Dapat ke untuk soalan 2B? Dapat. Jadi jawapannya adalah M tambah 2 dan juga M tolak dengan 4. Bagus, Din. Mereka boleh menjawab soalan ini dengan sangat-sangat bagus. Okey, baik, Din. Saya rasa kita kena juga buat kaedah cuba jaya. Kaedah cuba jaya. Jadi,
apakah maksud kaedah cuba jaya di mana kita akan masukkan nilai X, apa-apa nilai X kita pilih sendiri di dalam kuadratik tersebut dan kita boleh dapatkan jawapannya. Jadi kita boleh lihat soalan di sini. Okey, ini adalah soalannya, kaedah cuba jaya. Okey, di mana anda ada satu kuadratik di sini. Okey, dan cikgu beri anda beberapa pilihan jawapan X di sini dan anda masukkan ke dalam kuadratik ini untuk mendapatkan jawapannya. Okey, jika jawapan di sini anda boleh dapat kosong ataupun sifar, okey, bermaksud yang ini. Jika anda boleh mendapat sifar, jadi itu adalah nilai X tersebut. Okey. Jadi, siapa yang rasa-rasanya boleh tolong cikgu? Untuk kaedah cuba jaya yang pertama ni, X kuasa 2 tolak 5X tambah 4 sama dengan sifar ini. Jadi, siapa yang boleh tolong cikgu untuk isikan jadual tersebut? Okey, siapa? Saya nak teacher. Okey, boleh. Silakan. Saya dah try buat. Okey. Saya dapat kosong tu saya dapat 4. Okey, bagus. Untuk 1 saya dapat kosong. Okey, bagus. Yang 2 tu saya dapat negatif 2. Okey, bagus. Untuk 3 pun saya dapat negatif 2. Okey, bagus. Yang nombor 4 saya dapat kosong. Kosong. Okey, baik. Kita boleh lihat di sini ada dua jawapan di mana jawapannya adalah kosong. Jadi, jawapan X saya adalah 1 dan juga 4. Macam saya bagi tahu Din tadi, kuadratik mesti ada dua jawapan, betul? Okey. Jadi, itulah dua jawapan tersebut. Wow, hebatlah. Hebat kan? Kaedah cuba, betul? Okey, boleh bagi markah cikgu? Boleh? Boleh. Okey. Saya rasa semua boleh dapat markah tu sebab tadi semua boleh dapat jawapan yang sama kan? Semua boleh dapat sushi. Sushi, betul. Okey. Boleh. Okey, Din, boleh saya teruskan ke? Boleh cikgu yang satu tu? Okey, yang satu Okey. tu. Okey, baik. Kita ada X kuasa 2 tolak 2X tambah 1 sama dengan sifar. Okey, baik. Bila kita gantikan semua nilai X ini, yang mana satu akan memberi kita jawapan sifar. Okey, jadi saya rasa kita boleh tanya salah seorang daripada mereka. Siapa yang boleh menjawab soalan tersebut? Saya. Okey, baik. Silakan. Saya cuba. Okey. Negatif 2, saya dapat 9. Negatif Negatif 2. 1 dapat 9. Okey. Negatif 1 saya dapat 4. Kosong saya dapat 1. Okey. 1, kosong. Okey. Dan 2 dapat 1. Okey, baik. Jadi, kita boleh lihat di sini satu sahaja jawapan yang memberi kita jawapan sifar. Inilah yang saya katakan tadi. Kemungkinan anda akan mendapat satu sahaja jawapannya sebab sebenarnya nombor 1 ni berulang 2 kali. 1 Okey. dan 1. Tapi kita akan tulis jawapannya sekali sahaja. 1. Okey. Jadi, itulah dia. Inilah dia macam nak menjawab kaedah cuba Cuba jaya jaya. 1. Ya, Wow. jika kita tak dapat kosong di mana-mana, kita kena teruskan. Pilih lagi. Okey, dan masing-masing dapat markah sushi cikgu? Betul, masing-masing akan mendapat markah sushi. Sampai Abang Din nak letak markah sushi kepada puteri-puteri kita pada hari ini. Ya. Kita berhenti rehat dulu. Kembali selepas ini terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, bersama dengan saya Din. Ini slot menengah atas untuk mata pelajaran matematik tingkatan 4 dan tajuk kita pada hari ini fungsi kuadratik. Dan di tangan saya sekarang ini ada kalkulator. Begitu juga di tangan cikgu. Mana cikgu punya kalkulator? ini ada dia. juga. Apa pula yang kita nak belajar kali ini? Silakan cikgu. Okey, baik. Hari ini kita akan sambung belajar mengenai punca persamaan kuadratik. Okey, selain daripada apa yang cikgu ajar sebelum ni iaitu kaedah menggunakan pendarapan bersilang, kaedah cuba jaya dan sebagainya, ada dua lagi kaedah yang boleh anda gunakan untuk mendapatkan jawapan punca persamaan kuadratik. Dan salah satu kaedah ini yang ada di tangan saya ini adalah kaedah yang paling penting yang perlu anda tahu untuk
peperiksaan anda nanti. Okey. Okey, baik. Kita lihat kaedah yang pertama. Okey, baik. Kaedah yang pertama adalah menggunakan kaedah graf. Jadi, jika anda rujuk untuk kaedah graf, kita boleh menggunakan aplikasi yang dinamakan sebagai aplikasi GeoGebra. Okey, baik. Cikgu ingin anda imbas QR code yang ada di paparan skrin anda. Okey, baik. Anda akan lihat satu graf yang kosong. Okey, graf yang kosong di mana di belah kiri anda boleh lihat peta ini adalah peta yang kosong. Jadi, apa yang cikgu ingin anda buat adalah cikgu ingin anda type semula persamaan kuadratik yang ada di sini. Jadi anda perlu type fx sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tambah 2. Jadi anda boleh lihat apa yang sedang berlaku di skrin anda. Sepatutnya yang perlu anda dapat adalah satu bentuk graf kuadratik yang tertera di skrin anda ini. Jika anda tidak dapat bentuk yang begini, maksudnya anda telah pun membuat sedikit kesilapan di mana-mana. Cuba semak balik apa yang anda type di sana. Baik, jadi selepas itu cikgu ingin anda padam semula persamaan kuadratik tersebut dan type persamaan kuadratik yang seterusnya iaitu fx sama dengan x kuasa 2 tolak 5x tambah 4 dan lihat apa yang sedang berlaku di skrin anda. Dan sepatutnya anda juga akan mendapat graf yang cikgu tunjuk di sebelah sini. Okey, jadi apakah perkaitan semua ini dengan topik yang sedang kita belajar pada hari ini? Okay, sebenarnya untuk pengetahuan anda, punca persamaan kuadratik dalam graf adalah di mana y sama dengan sifar. Ataupun paling senang untuk cikgu terangkan untuk anda adalah di mana graf tersebut, lengkung tersebut memotong paksi x. Jadi ingat, lengkung itu potong paksi X. Di mana dia potong paksi X, itu adalah jawapan anda. Jadi kalau anda lihat di sini, cikgu ada dua jawapan di sini. Satu sini dan satu di sini. Jadi itu adalah punca persamaan kuadratik anda. Sangat-sangat mudah kalau kita menggunakan kaedah graf. Anda hanya perlu tengok bentuk graf di mana dia potong paksi X. Itu adalah punca persamaan kuadratik. Okey, baik. Jadi dengan pengetahuan itu, apa kata anda boleh teroka membuat aktiviti penerokaan yang seterusnya, iaitu imbas kembali kod QR code ini sekali lagi, okey, dan anda akan mendapat satu graf yang berbentuk begini. Okey, baik. Apa yang cikgu ingin anda lakukan, bila anda buka graf tersebut, di bahagian A ini kemungkinan anda akan lihat negatif 2. Jika anda melihat negatif 2, cikgu ingin anda slide. Okey, anda seret sahaja slider ini dipanggil sebagai slider, seret sahaja untuk mendapat negatif 1. Jadi bila anda seret, anda dapat negatif 1, anda boleh melihat graf seperti berikut. Okey, baik. Soalan cikgu, di manakah, apakah ataupun bukan di manakah, apakah punca persamaan kuadratik tersebut? Ataupun apakah nilai yang memotong paksi X? Jadi Din, rasanya kita kena tanya seseorang ni. Ya, betul. Tanya murid-murid yang menyertai kita. Ya, saya rasa mereka sedang berusaha untuk membuka GeoGebra. Jadi siapa yang ingin menjawab soalan tersebut? Apakah nilai X tersebut? Ada dua nilai di sana. Siapa jawab? Fatin? Siapa yang ingin menjawab? Nurin? Liana? Fatin ke? Nadia ke? Teacher, saya nak try boleh? Okey, boleh. Silakan Fatin. Apa nilai itu? Negatif 1 dengan negatif 4. Negatif 1 dengan negatif 4. Betul ke Fatin? Cuba Fatin seret A kepada negatif 1 ini dan cuba lihat dekat mana dia potong. Kalau anda kekalkan di negatif 2 tanpa anda membuat perubahan dekat A ini, then betul jawapan Fatin tadi. Okay, disebabkan jawapan Fatin tu berlainan daripada graf cikgu dan saya rasa saya tahu kenapa lain. Dan sebab Fatin merujuk pada graf Fatin, saya rasa betul dah tu jawapan betul dia. Betul je. Betul jawapan Fatin. Boleh dapat markah dah ni? Boleh dapat markah sebab ingat ya, GeoGebra ialah sesuatu yang boleh anda teroka sendiri.
Jadi jawapan boleh pelbagai. Apa kata cikgu ubah A ini kepada -3 atau -4? Apa akan terjadi? Mesti berubah punca persamaan kuadratik. Jadi betul, cikgu bagi jawapan markah kepada Fatin. Okey, Fatin dapat satu sushi. Betul. Okey, baik. Kalau kita lihat di sini, kalau betul A anda adalah -1, anda akan mendapat jawapan X ialah -2 dan jawapan satu lagi X ialah jawapan 3. Jadi anda akan mendapat dua jawapan tersebut. -2 dan juga 3. Okey, baik. So itu adalah aktiviti penerokaan yang boleh anda buat menggunakan GeoGebra. Okey, itu adalah aplikasi yang menggunakan graf. Okey, baik. Ini adalah kesimpulan bagi punca persamaan kuadratik. Okey, baik. Punca persamaan kuadratik, bila kita ada A lebih besar daripada sifar, kita boleh melihat graf kita berbentuk U. Okey, bila kita ada A kurang daripada sifar, kita boleh melihat graf kita berbentuk N ataupun berbentuk M ke macam tu bentuk dia. Okey, baik. Kita boleh melihat apa yang berlaku di sini adalah bila dia potong paksi X, itu adalah namanya punca. Okey, punca maksudnya dia potong paksi X. Okey, baik. Dengan pengetahuan itu, adakah anda bersedia untuk soalan seterusnya? Ataupun Din, adakah Din bersedia? Saya dah bersedia, cikgu. Okey, baik. Anytime. Saya rasa saya pun nak bagi markah pada Din, tapi Din ada ramai yang boleh tolong Din, betul? Dan ada banyak sushi saya nak bagi dekat mereka lah, cikgu. Okey, baik. Okey, baik. Kita lihat soalan yang pertama. Okey, kita ada 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 12 sama dengan sifar. Tidak perlu lukis graf, cikgu telah pun memberi anda graf tersebut di depan. Dan kita ada soalan B, -x kuasa 2 tambah 3x tambah 4 sama dengan sifar. Dan itu adalah grafnya. Sekarang soalan cikgu adalah nyatakan punca persamaan kuadratik. Ingat, apa yang cikgu bagi tahu tadi, punca bermaksud di mana dia potong paksi X tersebut. Jadi, siapa yang ingin menjawab soalan cikgu? Soalan A. Liana senyum-senyum tu. Itu dia Liana. Okey, baik. Silakan Liana. Apakah jawapan Liana? Jawapan dia -4. Betul? M 1.5. Dan 1.5. Okey, baik. Kita boleh lihat di sini, dia memotong paksi X di dua tempat, iaitu -4 dan juga di tengah-tengah ini. Okey, di tengah-tengah ini iaitu di di 1.5. Okey, baik. Kita lihat soalan B pula. Untuk -x kuasa 2 tambah 3x tambah 4 sama dengan sifar. Siapa yang ingin menjawab soalan tersebut? Mudah ni, cikgu. Mudah kan? Saya. Okey, baik. Silakan. -1 dan 4. Sangat-sangat mudah. Betul? Abang Din pun bagi tahu mudah. Bermaksud Abang Din boleh dapat satu markah tu. Okey, baik. Betul lah, -1 dan juga 4. Okey, baik. Siapa yang jawab tadi tu? Liana dan dengan juga Husna. Husna. Okey, baik. Kita lihat jawapan mereka adalah betul. Okey, baik. Ini adalah jawapannya. Okey, anda telah pun mendapat jawapan yang betul. Okey, baik. Kita lihat latihan yang seterusnya iaitu 3x kuasa 2 tolak 5x tolak 2 sama dengan sifar. Dan soalan B iaitu -x kuasa 2 tambah x tambah 20 sama dengan sifar. Sangat-sangat ketara apakah jawapan itu. Okey, sangat. Kita boleh lihat daripada graf tersebut memang cantik. Cantik dia memotong paksi X tersebut. Jadi, siapa yang ingin menjawab soalan A? Saya nak jawab lagi. Baik, silakan. -0.35 dengan 2. -0.35 dan juga 2. Okey, baik. Kita lihat soalan B. Siapa yang ingin menjawab soalan B pula? Siapa pula? Okey, Nuha. Ya, silakan. X sama dengan -4 dengan X sama dengan 5. Okey, bagus. Baik, kita lihat adakah jawapan mereka betul? Ya, betul. Okey, baik. Jawapan mereka memang betul. Okey, tapi sekarang yang penting adalah menggunakan kalkulator. Okey, baik. Di tangan cikgu mempunyai kalkulator jenis Class Swiss. Okey, baik. Ini adalah kalkulator yang terbaru yang memang sangat hot di pasaran. Okey, baik. Cara untuk menggunakan kalkulator ini, cikgu ingin anda tekan menu. Okey, Abang Din pun ada kalkulator yang sama ni. Okay. So, Abang Din pun tengah buat. Okey, baik. Tekan menu. Okey, dan anda akan melihat paparan seperti berikut. Jadi, apa anda buat? Anda klik kepada arrow. Okey, anak panah di bawah ini. Okey, klik anak panah di bawah ini sehingga anda melihat A. Okey, baik.
bila anda lihat A, scroll sampai ke A tersebut, okey, baik, dan klik sama dengan. Okey, scroll sampai ke A dan klik sama dengan. Okey, itu dia, anda boleh nampak dengan jelas. Okey, sekarang di sini cikgu nak anda pilih nombor 2. Okey, iaitu polinomial. Okey, pilih nombor 2 dan dia akan tanya anda degree sama ada 2 sampai 4 atau tidak. Ini adalah kuadratik. Okey, kuasa yang terbesar adalah kuasa 2. Jadi cikgu akan klik nombor 2 dan sama dengan. Okey, sekarang anda perlu masukkan. Okey, kejap ya. Cikgu kena ulang balik. Okey. Jadi anda akan lihat begini. Okey, sekarang anda kena type semula apakah nilai A, nilai B dan nilai C yang telah anda pelajari sebelum ini. Okey, baik. Soalan cikgu adalah seperti berikut. Ini adalah soalan cikgu. X kuasa 2 tolak 5X tambah 6. Jadi apa adalah A dia? Jadi A dia adalah 1, B adalah negatif 5 dan C adalah 6. Okey, jadi kalau anda boleh lihat paparan cikgu ke, anda boleh lihat bagaimana cikgu masukkan nilai tersebut di sana. Okey, baik. Sekarang saya akan klik sama dengan. Okey, dan saya akan mendapat jawapan yang pertama adalah 3 dan jawapan kedua adalah 2. Din, dapat ke? 3. Okey. Betul cikgu. Di paparan Betul. saya 3. Okey, tekan sama dengan lagi sama sekali. dengan lagi. Dapat 2. 2. Dapat cikgu. Bagus, Din. Bagus. Saya nak bagi markah untuk Din juga. Din Okey. pun boleh mendapat markah. Okey, baik. Bagus So itu adalah cara untuk mendapatkan punca persamaan kuadratik guna kalkulator. Ini adalah bahan yang anda boleh bawa masuk semasa peperiksaan. Jadi pakailah kalkulator ini. Okey? Baik, kita lihat soalan yang berkaitan dengan kalkulator, penggunaan kalkulator. Senang sahaja, tidak perlu ambil banyak masa. Kita ada soalan A, soalan B dan soalan C seperti yang anda boleh lihat di kaca TV anda. Okay, soalan A, X kuasa 2 tolak 3X tolak 10 sama dengan sifar. Jadi, apa yang cikgu nak anda buat adalah cikgu ingin anda mendapatkan jawapan sahaja. Okay, saya tidak ingin melihat jalan kerja, saya hanya ingin melihat jawapan sahaja. Jadi, siapa yang boleh memberi saya jawapan bagi soalan A? Okey. Siapa yang boleh memberi saya jawapan bagi soalan A? Okey, baik, silakan. Jawapan X yang pertama 5. Bagus. Yang kedua negatif 2. Yang kedua negatif 2. Oh, itu dia. Kawan anda setiap tunjuk pada anda jawapan yang telah didapat. Bagus. Okey, bagus. Itu adalah jawapannya. Okey, baik, kita boleh lihat di sini. Dapat tak jawapannya? Ya, betul. Okey, kita dapat 5 dan juga kita dapat negatif 3. Maafkan, negatif 2. Okey, sebenarnya. Okey, kita lihat soalan B. Siapa yang boleh memberi saya jawapannya? Untuk soalan B. Saya. Okey, silakan. Jawapan pertama saya dapat 8. Okey, bagus. Yang kedua saya dapat 2. Okey, bagus. Dan kedua kita mendapat 2 dan juga kita mendapat 8. Okey, baik. Kita lihat soalan C pula. Anda perlu tekan sahaja. Tekan sahaja di kalkulator anda untuk mendapatkan jawapannya. Okey, jadi siapa yang boleh memberi saya jawapannya? Saya. Okey, baik. Silakan. Cikgu pun nak buat juga. X saya dapat sama dengan 1 Okey, bagus. dan 2/3. 2/3. Jadi kita boleh lihat di sini kita boleh dapat X sama dengan 1 dan X sama dengan 2/3. Jadi anda boleh lihat di sini jalan kerjanya adalah kita akan buat X tolak dengan 1 dan juga kita akan buat 3X tolak dengan 2. So itu adalah jawapannya dan jangan lupa kena ada sama dengan sifar. Din, menarik tak untuk menjawab soalan ni? Saya rasa Abang Din tengah kusyuk kot. Tengah melekat saya tengah markah. letak markah Betul. tadi untuk Nuha dan Fatin yang untuk graf tu cikgu. Baik. Din, Ya. kita nak teruskan ke? Okey cikgu, kita nak bagi markah cikgu Okey, dekat murid-murid yang menjawab tadi. Okey. Tapi sambil-sambil abang dia letak markah ni, kita Betul. berhenti rehat dulu. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Saya memang dah nak take break dah. Okey, alright. Didik TV KPM. Ya, terus bersama dengan saya Din dan juga Cikgu Sanggita untuk slot kita pada hari ini menengah atas mata pelajaran matematik tingkatan 4 dan topik kita pada hari ini ialah fungsi kuadratik dan ada lagi aktiviti yang kita nak buat bersama dengan murid-murid yang menyertai kita pada hari ini. Dan apakah aktiviti itu, Cikgu? Okey, baik. Kita telah pun mempelajari bagaimana untuk mencari punca persamaan kuadratik. Kita ada pelbagai cara iaitu menggunakan pendarapan bersilang, kaedah berjaya, kita telah pun melihat kaedah graf dan akhir sekali kita telah pun mempelajari menggunakan kalkulator untuk mendapatkan jawapan tersebut. Jadi sekarang cikgu ingin anda menggunakan kalkulator anda untuk mendapatkan jawapan bagi soalan yang tertera di skrin anda. Okey, baik. Tentukan punca persamaan kuadratik berikut dengan menggunakan kaedah pemfaktoran. Jadi kita ada soalan A, soalan B dan soalan C, soalan yang memerlukan anda untuk membuat jalan kerja yang panjang. Tapi jangan buat dengan laju, buat dengan perlahan supaya anda boleh mendapatkan jawapannya. Yang pertama adalah selalu rujuk kepada yang mengandungi pecahan. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan soalan yang mengandungi pecahan, disarankan untuk anda darab dengan semua nombor penyebut tersebut. Jadi di sini penyebut adalah A, jadi cikgu akan darabkan dengan A. Tapi jangan setakat darab dekat pecahan sahaja. Anda kena darab semua dengan A. Bila anda darab semua dengan A, apa yang akan berlaku? Jadi itu adalah apa yang cikgu ingin anda beritahu saya. Jadi, siapa yang ingin menjawab soalan saya ni? Okey. Soalan saya ni memerlukan jalan kerja yang panjang. Jadi cikgu ingin melihat jalan kerja anda. Jadi siapa yang tak boleh bersedia? ada jalan pintas, Cikgu? Tidak boleh ada jalan pintas, betul? Okey. Betul. Liana, Fatin, Nuha ataupun Husna? Boleh. Siapa yang ingin menjawab soalan saya? Masing-masing masih lagi membuat kira-kira. Masih lagi membuat kira-kira. Okey, baik. Cik, saya nak try. Okey, baik. Silakan. Okey, baik. Husna, pegang sekejap. Jawapan Husna. Okey, kita boleh lihat Husna memang mendarab A. Kita akan mendapat A kuasa 2 tambah 5 sama dengan 6 dan seterusnya. Boleh ke Husna terangkan pada cikgu apa yang Husna buat? Lepas dah darab dengan A semua, saya masukkan nilai-nilai ke dalam kalkulator. Nilai-nilai ke dalam kalkulator. Okey, baik. Kalau kita lihat di sini, langkah yang pertama iaitu A kuasa 2 tambah 5 sama dengan 6 tu bukan betul. Itu adalah mungkin ada typo, mistake. Okey, mungkin ada kesalahan typo di sana. Anda lihat daripada langkah yang kedua iaitu A kuasa 2 tambah 5 sama dengan 6A. Selepas itu masukkan sahaja dalam kalkulator, anda akan mendapat jawapannya iaitu 5 dan juga 1. Jadi anda boleh lihat di skrin anda juga, itu adalah jawapan yang sepatutnya anda dapat. Bagus tu. Bagus tu Husna. Okey, baik. Terima kasih Husna. Okey, baik. Kita lihat soalan B. Siapa yang boleh menjawab soalan B pula? Okey. Cikgu, tapi Husna tadi cikgu dapat tak markah, Cikgu? Dapat juga markah? tetapi bukan markah penuh. Okey. Kenapa bukan markah penuh? Sebab Husna tertinggal jawapannya. Sebab jadi sebagi dua. Betul. Okey, baik. Siapa yang ingin menjawab soalan B pula? Ya. Okey, baik. Silakan. Saya buat macam mana? Okey, boleh terangkan tak jawapan? Itu dia. Nampak macam lengkap tu. Saya dapat jawapan X bersamaan 1 bagi 1 X 3/4. Okey, baik. Apa yang Liana buat tu? 2X tolak 1 kuasa 2 tu apa yang Liana buat tu? Saya kembangkan dia dulu. Bagus. Tu dia. Perkataan yang cikgu nak dengar. Kembangkan dulu. Okey, baik. Jadi, bila kita kembangkan, kita akan dapat 4X kuasa 2 seperti yang boleh anda lihat di skrin. 4X kuasa 2 tolak 4X tambah 1. Lepas tu, kita hanya perlu membuat sedikit pengiraan. Okey, membawa semua ke belah kiri dan pastikan ia adalah sama dengan sifar di sini. Okey, baik. Jadi bila kita dapat semua itu dan kita buat perfaktoran dan kita akan mendapat jawapan
Yang saya rasa jawapan Liana betul, bukan jawapan saya. Oh, wow, bagus. Liana boleh membetulkan jawapan cikgu ni. Bagus. Jawapan Liana, jawapan kawan anda adalah jawapan yang betul. Okey, baik. Liana dapat markah cikgu? Boleh. Liana boleh mendapat 2 rasanya sebab dapat membetulkan jawapan cikgu juga. Dapat 2 Liana. Okey, baik. Kita lihat soalan C, soalan yang terakhir di sini. Jadi, siapa yang ingin menjawab soalan C? Saya nak teacher. Okey, baik. Silakan. Fatin. Saya tengok perjalanan kita dulu. Okey, baik. Kita lihat di sana. Ini adalah seakan-akan soalan A. Okey, ini adalah seakan-akan soalan A di mana kita akan mendarab dengan H dengan semua, okey, semua sebutan itu dan kita akan mendapat jawapan seperti yang anda lihat di kaca TV anda. Okey, jadi kalau di sini bagaimana cikgu akan bagi markah? Okey, baik. Fatin jangan turunkan lagi. Okey, markahnya adalah di mana kita akan dapat kita kena buat markah, satu markah ialah dekat pemfaktoran 2H tolak 3, H tolak 2 dan kita akan dapat 2 markah di 3/2 dan juga di 2. Jadi 3 markah keseluruhan. Wow. Banyak juga markah untuk betul, satu soalan. Fatin. Betul. Banyak juga markahnya. Baik. Din, rasanya macam cukup ke yang kita belajar? Tadi pun ada yang dapat setengah tadi siapa? Husna. Husna, betul. Husna dapat setengah. Okey, saya lipat setengah. Okey, baik. Apa yang kita belajar pada hari ini? Semua orang, apa yang kita belajar pada hari ini? Kita belajar untuk mencari punca persamaan kuadratik. Kita ada pelbagai kaedah untuk mencari punca persamaan kuadratik. Yang paling penting yang perlu cikgu tahu, perlu anda ketahui adalah menggunakan kalkulator. Dan untuk penerokaan, gunalah aplikasi GeoGebra. Din, memang sangat menarik kan kelas hari ini. Kita guna graf, kita guna kalkulator. Sampai tak cukup saya punya papan markah ni. Betul. Okey, baik. Jika anda ingin mendapat latihan pengukuhan yang lain, untuk bab-bab ini, anda boleh melayari portal Delima. Okey, cikgu, untuk markah keseluruhan murid-murid kita pada hari ini, cikgu, bagaimana? Okey, baik. Bagi saya, semua telah pun menjawab dengan sangat cemerlang. Wah. Termasuk Din. Termasuk Din. Walaupun saya cuba nak ingatkan apa yang dibelajar waktu di sekolah dulu kan. Sebab Din boleh mendapat jawapan kalkulator tersebut. Itu tadi cikgu. Betul. Ya, terima kasih cikgu kerana memberi sangat banyak input berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Dan tahniah juga kepada murid-murid yang menyertai kita dan tahniah kepada murid-murid di rumah yang turut serta belajar dan dapat jawapan yang betul pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Cikgu Sanggita. Terima kasih Din. Alright, semoga berjumpa lagi dan teruskan menonton Didik TV KPM. Bye-bye. Bye.